Kerana di dalam kesibukan kehidupan kita di dunia ini, saya khususnya, juga mungkin tuan-tuan, kita sering terlupa apa sebenarnya yang kita cari di dalam kehidupan ini. Bukan sahaja kita terlupa, kadang-kadang orang-orang yang hebat macam para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka pun terlupa apa sebenarnya di sebalik kejadian-kejadian yang berlaku. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka di sebalik kejadian-kejadian yang berlaku itu, terutama apabila membabitkan perebutan tentang hal dunia ini. Saya ingin menyebut mukaddimah ini sebelum saya pergi kepada tajuk utama kita ini. Saya ingin menukilkan satu kisah yang penting yang patut kita renung, yang berlaku selepas daripada peristiwa peperangan Hunain. Peperangan Hunain adalah peperangan yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah, kita tahu setahun dua selepas itu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum peperangan Hunain ialah peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Kita tahu bahawasanya Nabi ini orang Mekah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan orang Madinah tu yang sambut Nabi tu, yang bela Nabi tu, kita namakan sebagai suku golongan Ansar. Orang Ansar ni orang yang terpilih. Nabi sebut, la yuhibbu ansar illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak mencintai Ansar melainkan orang mukmin, tak membenci Ansar melainkan orang munafik. Quran puji mereka. Walladzina tabawwa'u dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang yang mendahului Madinah itu dan beriman sebelumnya, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, tak ada kepentingan terhadap apa yang mereka berikan, mendahulukan diri mereka melebihi orang yang lain walaupun mereka ada keperluan. Allah puji mereka. Tapi Allah uji mereka di dalam peristiwa peperangan Hunain. Peperangan Hunain, kita kena bayangkan suasana dia. Selepas daripada Nabi balik ke Mekah, sekian lama Nabi telah dibuang oleh kaumnya beberapa tahun. Kemudian berlaku peperangan Hunain, suku Hawazin dan Thaqif. Masa tu, bila Mekah, Nabi masuk kota Mekah, penentang-penentang Nabi sebahagian yang tak mati, seperti Abu Sufyan, seperti Suhail bin Amr, yang merupakan orang-orang besar Mekah dulu, yang merencana dan menentang Rasulullah, mereka masuk Islam. Dan mereka menjadi orang-orang baru, saudara-saudara barulah dalam bahasa kita. Ansar telah lama bersama dengan Nabi, masuk bersama dengan Nabi, tawan kota Mekah. Bila suku Hawazin bersiap nak lawan Nabi di Hunain. Hunain ni tempat dia antara Mekah dengan Taif. Siapa pergi Taif sekarang ni, Taif dibuka. Siapa pergi umrah, dia boleh pergi Taif sekarang. Saudi buat pelancong. Dia akan tengok Hunain. Maka ramai orang yang akan sertai peperangan tu, terutama geng-geng yang baru masuk Islam ni. Abu Sufyan, semua geng-geng ni ramai. Sehingga ada orang Islam kata, sebelum ni kita sikit lah, ramai tak kalah kot. Nabi lantik berapa orang kepala pasukan? Nabi lantik Khalid Al-Walid, Nabi lantik Az-Zubair ibn Awam, Nabi lantik Ali bin Abi Talib. Tapi Hawazin buat persiapan yang baik.
Ketika pasukan Islam pergi dengan jumlah yang ramai dari celahan bukit dan pokok, mereka keluar bertempur dengan pasukan Islam. Terkejut orang-orang yang baru masuk Islam ni dan juga para sahabat. Berselerakkan lari. Dikatakan oleh ahli sejarah, tinggal 10 orang yang tak lari. Nabi, Abu Bakar, Ali dan beberapa orang lagi. Sehingga kena panggil balik, baru patah balik. Allah kata, wa yawma Hunain iz a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Pada hari peperangan Hunain, ketika kamu kagum dengan jumlah kamu yang banyak, dia rasa tidak memberi sedikit manfaat pun kepada kamu, Tuhan kata. Bumi yang luas menjadi sempit kepada kamu. Tapi akhirnya yang penting menang. Saya bukan nak cerita Hunain tu, saya nak cerita tentang dunia ni. Bila menang, harta rampasan perang yang banyak. 24,000 ekor unta. 40,000 ekor kambing. 6,000 tawanan wanita. 4,000 auqiah emas, perak. Banyaklah harta yang banyak. Harta rampasan perang dibagikan oleh pemerintah kepada tentera. Sebab tu tuan-tuan baca Quran ada surah Al-Anfal, surah harta rampasan perang. Nabi SAW ambil harta ni, bagi kepada semua orang-orang Mekah, Quraisy, terutama yang baru masuk Islam. Nabi tak bagi sikit pun pada Ansar. Orang Ansar yang Madinah, yang selama ni bersama dengan Nabi, Nabi tak bagi sikit pun. Bila Nabi tak bagi, tuan-tuan tengok, ni padahal dididik oleh Nabi lama. Sebahagian cakap, kata, yalah, laqiya Rasulullah qaumahu, yalah, Nabi kan dah jumpa kaum dia balik. Nabi kan dah jumpa family dia balik. Nabi lupalah kita. Ada yang kata, pedang-pedang kita yang dibasahi darah orang lain yang dapat habuan. Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Ansar, sahabat setia Nabi. Dia dengar kaum dia bercakap tentang hal ini. Ni masih lagi di situ lagi. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inna hadzal hayy minal ansar qad wajadu alayka fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fay alladhi asabt. Wahai Rasulullah, orang-orang Ansar ni tak puas hati tentang cara Rasulullah uruskan harta rampasan perang ni. Nabi tu sebenarnya dia wajadu alaika fi anfusihim ni, dia bukan benci, dia ada rasa tak syok. Ada rasa, orang utara kata mengkelan. Ada rasa sangkut perasaan dia. Tapi dia cakap belakang lah. Dia tak benci Nabi. Macam-macam dia kata, yalah, Nabi bagi kat adik-beradik dia lah. Kita kan orang jauh. Qasamta fi qaumika, kau bagi kat kaum kau. Wa ataita ataya 'idhaman fi qabailil Arab, kau bagi banyak kepada kabilah-kabilah Arab. Tapi Ansar sikit pun tak dapat.
Nabi tanya Sa'ad, aina anta min zalika ya Sa'ad? Kau sendiri macam mana, Sa'ad? Kau tu sendiri macam mana? Kau sebagai pemimpin Ansar, kau rasa macam mana? Sa'ad jawab kat Nabi, wa ma ana illa mru'un min qaumi. Rasulullah, aku tidak lain melainkan seorang daripada kaumku saja. Maksudnya, macam mana orang Ansar rasa, macam itulah aku rasa. Tu Sa'ad bin Ubadah. Tentang harta, tuan-tuan. Nabi kata, ni leader. Nabi kata, Sa'ad, kau kumpulkan di dalam lembah ni orang Ansar saja. Jangan benarkan sesiapa masuk melainkan Ansar. Sa'ad pun himpun semua Ansar yang ada dalam medan yang terlibat medan perang tu, duduk seramai mungkin. Ada muhajirin minta nak masuk, semua nak masuk dengar ceramah Nabi ke pak. Satu orang pun Nabi tak benarkan. Semua keluar. Setelah mereka semua masuk, saya nak harap tuan-tuan dengar apa Nabi kata ni, untuk ingatan diri saya dan tuan-tuan juga. Semua masuk, Nabi berdiri. Nabi bagi satu khutbah. Nabi bagi alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nabi puji Allah. Nabi kata, ya ma'syarul ansar, ma qalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai sekalian orang Ansar, cerita apa yang sampai kepadaku ni, perasaan tak puas hati kamu yang ada dalam diri kamu. Ya ma'syarul ansar, wahai sekalian orang Ansar, alam atikum dhulalan fahadakumullahu bi, wa alatan fa'aghnakumullahu bi, wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum. Wahai orang Ansar, tidakkah aku datangi kamu dahulu dalam keadaan kamu sesat, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kamu disebabkan kedatanganku? Tidakkah kamu dahulunya miskin dan Allah memberikan kekayaan disebabkan dengan apa kewujudanku? Dan tidakkah kamu dahulunya bermusuh antara satu sama lain, lalu Allah damaikan di antara jantung hati kamu? Mereka jawab, Allah wa Rasulu aman wa afdal. Allah dan Rasulah kurniaan yang terbaik dan pemberian keafdalan yang terbaik. Nabi kata, ajibuni ayyuhal ansar. Jawab aku wahai orang Ansar. Jawab. Orang Ansar kata, bimadha nujibuka ya Rasulullah? Lillahi amnu, lillahi al-manna wal fadl. Dengan apa kami nak jawabmu wahai Rasulullah? Bagi Allah itulah segala anugerah dan kurniaan. Tuan-tuan dengar Nabi kata apa? Fawallahi ya ma'syaral ansar, demi Allah wahai orang Ansar, law syi'tum laqultum wala sadaqtum wala sudiqtum. Jika kamu mau, kamu boleh kata macam ni, dan kamu akan benar, dan orang pun akan kata kamu benar. Ji'naka mukazzaban fasadaqnaka. Kamu boleh kata kau itu dulu datang dalam keadaan didustakan, kami yang membenarkan kau. Wa makhzulan fanasarnaka. Kau dahulu itu ditewaskan, dikalahkan, dihina, kami yang menolongmu. Wa taridan fa'awainaka. Kau itu dulu datang dalam keadaan terbuang, kami yang beri kau tempat tinggal. Wa alatan fa'asainak.
kau datang dalam keadaan tidak ada apa-apa, kami yang memberi kepadamu. Kalau kamu mau, kamu boleh kata ke aku macam tu, wahai orang Ansar. Tuan-tuan bayang, Nabi sebut benda tu kat dia orang. Orang suka kata, tak, wahai Rasulullah, tak, wahai Rasulullah. Tuan-tuan dengar, saya nak ni, apa sambung ucapan Nabi? Ya ma'syaral Ansar, awajadtumu alayya fi anfusikum fi lu'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Wahai sekalian orang Ansar, kamu tak puas hati kepadaku disebabkan daki dunia yang aku berikan kepada satu kaum supaya mereka itu lebih kuat Islam mereka, sedangkan aku serahkan Islam kamu kepada diri kamu. Maksudnya aku bagi harta tu sebagai aku nak bagi semangat pada mereka terus sokong Islam. Aku tak bagi pada kamu kerana kamu tak perlukan itu untuk sokong Islam. Awajadtum alayya fi anfusikum fi lu'atin minad dunya. Kamu tak puas hati disebabkan daki dunia yang aku berikan kepada satu kaum supaya mereka itu lunak hati mereka. Aku tak beri kepada kamu sebab aku serahkan Islam kamu kepada diri kamu. Ya ma'syaral Ansar, wahai sekalian orang Ansar, atardawna an yadhhaban nas bisyatin wa ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum. Tuan-tuan dengar, Nabi kata, wahai sekalian orang Ansar, kamu tak redakah orang semua pulang membawa kambing dan unta? Kamu pulang membawa Rasulullah ke tempat tinggal kamu. Maksudnya, aku tak akan ikut orang Mekah. Aku akan balik ke Madinah. Aku bagi kat mereka kambing. Aku bagi kepada mereka unta. Tapi aku bagi kepada kamu diriku. Aku akan balik ke Madinah. Atardawna an yadhhaban nas bisha wal ba'ir. Afala tardawna an yadhhaban nas bisha wa ba'ir. Takkah kamu redha orang balik bawa kambing, bawa unta? Wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum. Kamu balik bawa Rasulullah ke tempat tinggal kamu. Orang Ansar menangis. Nabi kata, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang nyawa Muhammad berada di tangannya, lama tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi. Apa yang akan kamu bawa balik nanti ke rumah kamu lebih baik daripada apa yang mereka bawa balik. Kambing dan unta yang aku bagi diriku kepada kamu. Laulal hijratu lakuntum ra'an min Ansar. Kalau tidaklah kena hijrah, aku salah seorang daripada Ansar. Lau salakan nasu sya'ban wa salakatil ansar sya'ban la salaktu sya'bal Ansar. Kalau orang berjalan satu lorong, Ansar berjalan satu lorong yang lain, aku akan berjalan di lorong Ansar, kata Nabi. Al-Ansaru syi'ar wan nasu dithar. Ansar itu adalah pakaian dalam, sedangkan orang ramai hanyalah pakaian luar. Kemudian Nabi kata, Allahumma arham Ansar wa abna'ul Ansar wa abna'u abna'il Ansar wa abna'u abna'il Ansar. Ya Allah, rahmatilah Ansar, anak orang Ansar dan cucu orang Ansar. Sebab tu orang Ansar ini, tuan-tuan dirahmat. Saya bukan nak cerita pasal Ansar. Saya nak cerita selepas daripada itu orang Ansar menangis antara memilih Rasulullah dan memilih harta yang diberikan dari yang peperangan.
Walaupun lama mereka duduk dengan Nabi, kadang-kadang terlupa mereka ada Nabi walaupun tak dapat unta.